إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام إلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأخوتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا وشيخنا. ورسولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan adapun atas kata orang yang tiada menyabitkan hal itu, maka qadirun padanya ibarat daripada berdiri kudrat pada zat, dan muridun itu ibarat daripada berdiri iradat dengan zat. Demikianlah dikatakan hingga akhirnya. Baik, habis. Apa kata dia? Dan adapun atas kata orang yang tiada menyabit
menyabitkan hal itu. Ya, ini orang tu siapa? Maksud orang tu ialah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan pengikutnya yang dinamakan Asy'ariyah. Dirinya sendiri Abul Hasan Al-Ash'ari. Orang yang mengikutnya dinamakan Asy'ariyah. Itu orang yang mengikut Abu Hasan Sy'ari. Abu Hasan Sy'ari tidak menyabitkan hal. Apa maksud tidak menyabitkan hal? Yang tidak mengirakan sifat maknawiyah. Tidak menyabitkan, yang tidak mengira. Dia tidak mengambil kira sifat hal iaitu sifat maknawiyah. Jadi pada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, sifat yang wajib kita tahu, sifat yang wajib kita kenal pada hak Allah ada 13 sahaja. Ada 13 sahaja. Sampai sifat ma'ani saja. Maknawiyah dia tak kira. Maknawiyah dia tak ambil kira. Dia kata tak wajib tahu. Dia tak berkira dengan sifat maknawiyah. Jadi dia kata sifat maknawiyah itu tidak sabit pada hak Allah. Tidak sabit dalam perkiraan sifat yang wajib diketahui pada hak Allah itu. Ya. Sabit ni maknanya apa? Tidak mewajibkan kita tahu sampai maknawiyah. Pasal apa dia kata tak wajib tahu? Maka qadirun itu, yakni maka pada sisi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, maka pada sisi pada pihak Imam Abu Hasan Sy'ari, qadirun itu, yakni kaunuhu qadiran itu ibarat, yakni satu pengertian daripada berdiri pada kudrat pada zat kita. Maknanya apa? Maknanya kalau kita sudah faham Allah tu ada sifat kudrat, maka tentu sungguh sifat itu ada dan tetap di zat Allah, tidak bercerai tanggal, ada selama-lamanya. Tak payah nak kira maknawiyah lagi dah. Dia bukan menafikan maknawiyah. Cuma dia sudah ada mafhum maknawiyah dalam pengertian sifat ma'ani. Faham? Faham tak? Tak faham? Tak faham. Baik, tak faham dengar boleh. Saya sebut lagi sekali bagi faham-faham boleh nah. Kawan seorang lagi imam dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namanya apa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat tahun 333 Hijrah. Dia muda sikitlah pada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang wafat tahun 324 Hijrah. Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata ada pula lagi sifat maknawiyah. Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata ada lagi yang wajib kita tahu pada hak Allah itu, ialah sifat maknawiyah yang wajib kita tahu. Pasal apa? Gini. Sifat ma'ani hanyalah menyatakan Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang gini. Pada Imam Abu Mansur Maturidi,
Allah Ta'ala itu ada sifat ma'ani yang tak terhingga banyaknya. Yang wajib kita tahu 7. Maka sifat ma'ani itu ialah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sekat tu dia kira. Boleh tak? Bagus. Kemudian dia kata kita kena tahu pula pada hak Allah Ta'ala ada sifat maknawiyah. Apa pula sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah itu ialah sifat yang menyatakan adanya sifat ma'ani di zat Allah itu ada selama-lamanya. Tidak bercerai tanggal dari zat Allah. Tidak berubah, tidak musnah-musnah, ada sentiasa. Maka sifat ma'ani yang ada di zat Allah itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zat Allah, ada sentiasa, tidak berubah-ubah, tak musnah. Tu kata Imam Abdul Mansur Maturidi, sifat maknawiyah. Faham? Tak faham tak? Faham tak? Siapa tak faham? Faham? Tak faham tak? Mu tengok ni. Nak kecek Kelantan ke kecek Negeri Sembilan? Kecek Kelantan? Mu kecek tengok gambar. Mak, tengok sini. Mu nampak ni warna putih ni. Nampak warna putih? Ni warna apa? Ni warna apa? Biru. Biru ni. Ni warna apa? Ni warna apa? Putih. Ini kan biru. Baik, warna biru ni namanya sifat ma'ani yang ada pada cawan. Kita umpamakan gitu. Warna putih ni iaitu sifat ma'ani yang ada pada cawan. Cawan ini warna putih. Cawan ini warna putih. Maka putih tu dinamakan sifat ma'ani dia. Habis. Sifat ma'ani dia apa? Putih. Putih ni sifat ma'ani cawan ni. Baik. Putih ni ada sentiasa ke tak? Sentiasa lah kan? Tadi pun tengok putih, sekarang pun tengok putih. Esok pun tengok putih lagi. Maka kita kata apa? Dia putih itu sentiasa ada pada cawan. Okey. Baik. Putih yang ada pada cawan itu ada sentiasa. Ada sentiasa. Ada sentiasa. Baik. Putih itu ada pada cawan, adanya itu sentiasa. Putih itu sentiasa ada pada cawan. Putih itu sentiasa ada pada cawan, itu maknawiyah. Cawan itu warna putih, ma'ani. Putih yang ada pada cawan itu ada sentiasa. Cawan itu warna putih, itu ma'ani. Putih yang ada pada cawan itu adanya sentiasa. Cawan itu sentiasa warna putih. Itu maknawiyah. Saya ringkaskan lagi. Cawan itu warna putih, ma'ani. Cawan itu sentiasa berwarna putih, maknawiyah. Faham? Itulah beza ma'ani maknawiyah. Ma'ani nak cerita Allah ada sifat kesempurnaan. Maknawiyah nak cerita Allah
sentiasa bersifat kesempurnaan. Baik. Putih dapat dilihat tak? Elmang. Putih dapat dilihat tak? Dapat dilihat tu namanya sifat yang wujudiah. Dapat dilihat tu namanya sifat yang wujudiah. Sifat yang ada. Ada pada dirinya. Nampak tak putih? Nampak tak putih? Begitulah. Sifat ma'ani di zat Allah. Kalau dibukakan hijab kepada kita, nescaya kita dapat lihat akan dia. Tapi bukan di dunia. Di mana? Dalam syurga. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ingat tu. Baik, tu sifat ma'nawiyah, sifat yang wujudiah. Ma'nawiyah macam mana ma'nawiyah? Ma'nawiyah ni, kita kata tadi apa? Putih itu sentiasa ada pada cawan itu. Cawan itu sentiasa berwarna putih. Ya? Ada kan? Cawan itu sentiasa berwarna putih. Nampak? Nampak tak? Cawan itu sentiasa warna putih. Nampak? Nampak? Kau nampak? Nampak tak sentiasa? Nampak tak? Nampak? Tapi faham tak? Nampak tak? Yang kau nampak tu ma'ani. Sentiasa mana? Nampak sentiasa. Sentiasa nampak? Cawan itu sentiasa berwarna putih. Nampak? Nampak tak sentiasa tu? Faham tak? Faham boleh. Tengok tak boleh. Itu namanya hal. Sifat hal. Itu dia kata menyabitkan hal. Hal tu maknanya perkara yang tak ada pada diri tapi boleh dipaham. Iaitu hal keadaan dirinya. Faham tak? Siapa tak faham kira-kira dengar? Umat faham? Umat faham lama lah. Umat faham lama dah. Belum main pondok faham. Baik. Itu namanya ma'ani dan ma'nawiyah. Sebab tu Imam Abul Mansur Maturidi dia kira ya, selain daripada wajib kita mengenal sifat ma'ani, kita juga wajib mengenal sifat ma'nawiyah. Pasal apa? Makhluk tak ada ma'nawiyah. Makhluk tak ada ma'nawiyah. Faham? Makhluk sentiasa berubah. Ini cawan ni tak lama masuk berubah. Ni pun putih. Tak lama lagi gelebu. Lepas tu dia mekah. Lepas tu dia pecah. Lepas tu dia buang tu sampah. Habis. Tu makhluk tak ada manawiyah. Jadi Imam Abu Mansur Maturidi nak khabar kita lagu tu lah. Dia nak bagi kita faham Allah Ta'ala tu ada sifat kesempurnaan di mana sifatnya kekal sampai bila-bila, sentiasa ada pada hak Allah, tak berubah-ubah. Maka adanya sifat kesempurnaan di zat Allah dinamakan sifat ma'ani. Adanya sifat kesempurnaan itu di zat Allah selama-lamanya, sentiasa tu namanya ma'nawiyah. Faham lagi? Faham lagi? Saya faham saya. Tak nampak kepala hang lindung dengan kipas angin. Alih kipas angin sini sikit. Ni kipas angin alih sikit. Tak nampak kepala hang. Tak nampak hang angguk ke hang geleng. Dah faham saya? Baru? Betul? Betul? Esok tanya tak tadi? Duduk sana. Jadi Imam Abu Mansur Maturidi dia kata wajib kita tahu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Maka jadi semua 20. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Wajib mengenali pada hak Allah Ta'ala itu
20 sifat. Ha? Faham dah? Baik, pasal apa Abu Hasan Asy'ari kata 13? Ha? Dia kata sifat ma'nawiyah tak wajib tahu. Ha? Dia tak menyabitkan sifat hal. Dia kata tak wajib tahu sifat hal ni. Ha? Tiada menyabitkan hal, mana tak wajib kita tahu sifat hal ni. Sesuai ma'ani sudah lah. Pasal apa? Ha, tengok bawah. Maka qadirun itu, ni pada pendapat Abu Hasan Asy'ari, qadirun itu ni kaunuhu qadiran itu, kaunuhu qadiran sifat apa? Ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah lah. Qadirun ini kaunuhu qadiran itu padanya, ini pada sisi Imam Abu Hasan Asy'ari. Padanya, yakni pada sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ibarat daripada berdiri kudrat pada zat Allah. Ibarat ini satu pengertian. Satu pengertian daripada berdiri kudrat pada zat Allah. Yang satu pengertian yang sudah terkandung dalam pengertian kudrat Allah. Tulis ha? Tulis dah agak ilman. Apa? Tulis ilmam. Aku demam. Tengok nulis apa kau tulis. Saya cek buku dia. Apa dia tulis? Bodoh lah. Siapa dah tulis kat tangan? Saya ulang lagi sekali pokok panjang ayat saya. Sebab ulang lagi sekali lain pula ayat saya. Kau panjang. Lama aku tak cukup buku. Siapa dah tulis kat tangan? Si cilero telu papat semua dah rapat tulis. Siapa dah? Tulis lah. Kau angkat tangan tapi tak jawab. Kena cakap Arab. I cannot understand about you. Kata dia tulis kat tangan. Apa dia tak tahu. Kelakor apa dia. Siapa dah tulis? Saya cakap tulis kat tangan. Ilman tak tulis lagi. Tadi dia tulis dekat. Apa yang tertulis? Apa? Kau cara tengok. Aishwarya. Apa dia? Apa benda yang tulisan pengertian apa? Apa pengertian apa? Apa pengertian apa? Pengertian apa tu? Tulis saja aku tak faham kedara. Saya baca saya. Apa? Pengertian apa? Pengertian sifat ma'nawiyah itu sudah terkandung dalam pengertian sifat kudrat Allah. Aishwarya hai. Saya baca lagi sekali. Saya seorang apa hal? Hal ini tak tugas macam ni. Baik. Maka pandangan Abu Hasan Asy'ari
Qadirun. Ini kaunuhu qadiran itu. Padanya, ini pada pendapatnya, ibarat ni satu pengertian. Yakni sifat ma'nawiyah tu satu pengertian daripada berdiri kudrat Allah pada zat. Yakni sudah terkandung dalam makna kudrat. Kudrat sifat apa? Kudrat sifat ma'ani. Maknanya sifat ma'nawiyah tu sudah ada terkandung dari sifat ma'ani. Maka dia tak cara dah sifat ma'nawiyah. Tu maksud dia. Faham tak? Tanya ilmu faham? Faham tu? Saya cuba tanya apa insya-Allah. Dia tanya semua faham, tanya tak? Faham? Tahu tak? Jadi kita tanya lah. Ayah kena tolong anak. Anak payah nak faham. Bukan dia seorang tak faham tu. Kau tanya ada lagi hal kan tu. Kalau kan nak tanya ramai-ramai. Cuma saya tanya dia pasal dia muda sekali. Pasal dia kata apa pun dia budak. Dia tak terasa hati. Yang lain-lain saja dia. Dia bebas. Bebas. Dia tua kan. Dia kemaluan dia tinggi. Dia malu dia tinggi. Sorry tersasul. Jadi kita tanya dia tak apa. Dia selambur kata apa selambur dia macam mak dulu kan. Kata lah apa pun. Dia tetap tabah menghadapi. Orang tabah menghadapi ujian ni dia akan berjaya. Orang tak tabah ni tak lama. Saya anak murid saya tahu lah. Bukan saya kasyaf dah. Dia duduk dengan saya tahu lah. Mana tabah, mana tak tabah. Saya sebut nama dia tu. Orang tu, saya tak sebut nama orang lain lah. Bukan makna dia tu memang tak kerti apa dah. Sebab saya tu dia tabah. Dia tak kecil hati dengan saya. Saya pernah nampak dia 10 kali pun dia tak kaya report polis. Ini baru jentik telinga sekali. Pap sampai balai polis. Itu nak cerita tu. Ngaji ni kena tabah. Kena tabah. Jangan kedus hati, kecil hati, terasa hati. Nak cabut lari. Tak sabar, tak jadi. Tak jadi. Guru Imam Ghazali tu, masa Imam Ghazali nak jadi wali, ni cerita wali, ni bukan kita dah lah jauh. Guru dia suruh ambil tai unta, lomor ke muka. Kalau budak hari ni suruh buat lagu tu, saya buat confirm lari. Pasal apa? Pasal guru dia tu pun lebih kurang dia. Ni memang dia kena yang guru ni wali Allah. Maka suruh apa semua dia buat. Itulah dia. Beza mengaji dengan wali dengan mengaji dengan kuali upah saya. Itu susah tu. Susah sikit nak suruh-suruh. Faham mana? Dia kan rasa apa? Kau tanya nak balik? Tak nak balik? Tak nak dia. Itu lah pun. Itu seorang. Ini dah boleh hal lah ni. Ada gelap kan dia dulu, dia pula gelap kurang. No? Ada orang semua tak boleh kita kata-kata torture selagi dia nyingu. Saya tahu. Saya tak mahu sebut. Baik. Habis faham itu sebab tu pada sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia tak kira sifat ma'nawiyah. Tapi bukan dia menafikan sifat ma'nawiyah. Hanyalah baginya sifat ma'nawiyah itu sudah terkandung dalam pengertian sifat Ni itu kata ibarat daripada berdiri kudrat pada zat Allah. Faham tak ni? Jadi kalau orang tanya kenapakah Abu Hasan Asy'ari tak kira sifat ma'nawiyah? Maka jawabnya bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari
pengertian sifat ma'nawiyah yang disebut oleh Abu Mansur Maturidi itu sudah terkandung dalam pengertian sifat ma'ani. Maka dia tak percaya lah. Faham eh? Baik ya, habis. Sambung. Dan muridun itu, yakni kaunuhu muridan itu ibarat daripada berdiri iradat dengan zat. Faham tak? Faham tak? Apa tak faham kat dengar? Faham Betul faham? Faham yang depan tu, faham yang belakang. Tu. Sama ayat dia bukan? Sama tak? Sama tak saya kubro? Betul? Faham tak apa saya tahu dia? Demikianlah dikatakan hingga akhirnya. Jadi hingga sifat-sifat ma'ani yang lain, kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Lagi apa? Lagi apa? Dua lagi? Idrak. Lagi itu? Takwim. Bukan takwim. Takwim kalender. Takwim kalender. Takwin. Takwinun. Bukan takwimum. Kalau dengan qaf di tengah, mim di akhir, itu kalender. Dengan kaf dan nun di akhir, takwin. Faham? Baik. Inilah akhir yang wajib aini atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yakni mengenali dengan tafsil, yakni dengan huraian satu persatu ataupun dengan detail. Tafsir maksudnya dengan detail. Dengan tafsir, yakni dengan terperinci atau dengan detail atau dengan huraian satu persatu. Tafsir itu maknanya ada 3 makna dia. Dengan detail pun boleh, dengan terperinci pun boleh, dengan huraian satu persatu pun boleh. Apa dia? Dengan tafsir apa? Sifat yang wajib bagi Tuhan kita. Maka ialah daripada bahagi yang pertama. Baik, habis. Apa bahagi yang pertama? Iaitu sifat yang wajib bagi Allah. Bagi yang kedua apa dia? Sifat yang mustahil bagi Allah. Bagi yang ketiga apa dia? Sifat yang harus bagi Allah. Jadi yang mula-mula wajib kita belajar ni sifat yang wajib bagi Allah. Itu bahagi yang pertama. Baik je, nak masuk bahagi yang kedua pula. Dan bahagi yang kedua daripada yang wajib atas mereka itu mukallaf mengetahui pula yang mustahil bagi zat Tuhan kita Jalla wa'azza, iaitu lawan, yakni sifat yang berlawanan. Lawan sifat yang berlawanan. 20 sifat yang tersebut itu. 20 sifat yang tersebut itu, sifat wajib ada 20, yang berlawanan dengan dia pun ada 20 juga. Maka makna mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tiada terupa pada akal wujudnya, yakni perkara ataupun sifat yang tak terfikir oleh akal akan adanya, maknanya mesti tak ada. Yang ni wajib kita nafikan lawan 20 sifat yang wajib itu satu-satu atas jalan tafsil.
Yang kita baca dalam kitab Aqidatul Mukminin baru ni tu, yang dalam kotak tu kan. Ingat tak? Ingat Aiman? Ingat? Ingat dalam kotak tu? Ingat. Ingat dah. Jadi saya dah sebut nama Elpan Nafian. Yang lain-lain tu jangan perasan kata dia dah hati. Saya tanya ada ni wakil bagi hal lain-lain tu dah. Jangan duk sangka hampa semua dah hati. Lagi tanya ada yang tak hati tu. Cuma tak mau sebut nama. Takut dia merajuk. Dia merajuk lagi dia piduk hutan sana. Tu tak mau sebut nama. Nanti ada. Dia merajuk, dia tak merajuk, dia pergi benda air. Duduk habis juga. Lepas tu dia pergi tandas. Habis cerita. Dia benda air tak apa. Dia pergi tandas tak apa, tak rosak tandas. Tapi ada satu orang dulu masuk tandas, rosak tandas. Masuk tandas, rosak tandas. Tapi tak ada lah. Dah ruyuk lah. Dululah, once upon a time. Baik, habis. Maka jika engkau kata, maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu. Lazim mustahil lawannya. Baik. Maka jika engkau kata, jika engkau telah memahami, maka jika engkau kata, jika engkau telah memahami, maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu. Jadi segala sifat yang wajib seperti mana diterangkan dahulu dalam kitab ini. Lazim. Ini tentulah. Lazim ini tentulah. Mustahil lawannya. Yakni mustahil yang bertentangan dengannya. Yang kekurangan. Ini yang sifat kekurangan. Yang kekurangan ini bersifat dengan sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Maka kerana apa disebut lagi? Kenapalah disebut pula? Dah Allah Ta'ala tu ada kudrat, tentulah dia tak lemah. Nak sebut lagi buat apa? Tak payah sebut. Dah tahu Allah Ta'ala tu melihat takkan buta. Tak payah sebut lah. Kita faham lagu tu kan. Jadi Allah Ta'ala tu maha melihat. Buat apa lagi nak sebut? Orang tasawuf tak sebut. Pasal apa? Dia malu sebab dia sangat jaga adab. Ni tanya perkataan orang tasawuf lah ni. Orang tasawuf dia tak kira dah sifat mustahil bagi Allah. Pasal apa? Dia malu nak cakap. Allah Ta'ala maha melihat, mustahil Allah buta. Hai, nak sebut buta, malu dia. Dia tak macam kita ni kurang ajar. Kita ni tak ada adab, kita ni jahat adab. Jangan sebut Allah Ta'ala tu buta, tak molek. Cuma atas jalan belajar supaya faham sahaja. Di luar majlis ilmu jangan sebut Allah Ta'ala tak buta. Jangan sebut lagu tu. Di luar majlis ilmu biadab. Yang kita kata Allah Ta'ala maha melihat, mustahil Allah Ta'ala buta. Tu dalam majlis ilmu saja. Cakap. Luar majlis ilmu jangan sebut. Allah Ta'ala tak buta. Jangan cakap lagu tu. Kurang ajar. Cakap ya Allah maha melihat. Sudah. Faham? Jadi yang kita duk belajar dalam kitab-kitab 420 ni, Allah Ta'ala maha melihat, mustahil ia buta. Allah Ta'ala maha mendengar, mustahil dia tuli pekak. Itu dalam majlis ilmu saja. Untuk bagi faham. Luar majlis ilmu jangan cakap lagu tu. Biadab namanya. Luar majlis ilmu cakap saja Allah maha melihat, maha mendengar. Sudah cukup.
Jangan ditambah-tambah. Tuhan tak buta lah. Ya. Dulu ada lah orang konon-kononnya warok. Kononnya. Dia kata apa? Jangan zikir kuat-kuat. Allah tak peka. Masya Allah. Biadab bahasa tu. Hang tak kerti dengan cakap. Melainlah pada nak mengajar. Dia bukan mengajar, saja nak smash. Suara enggak ada. Kenapa suaranya enggak ada? Tak ada. Di mana pun ada. Orang sudah ditugaskan jaga bateri, tapi enggak jaga. Dia menjaga baterinya saja. Bila orang lain lah pula jaga bateri. Han jaga pastikan dua-dua dicas. Alamak kita reject. Dengar ke tak dengar suara? Bagi reply dekat. Cakap Arab. Ada kata tak? Baik, sambung tadi. Apa cakap tadi? Lupa. Lupa lah apa tadi? Jadi jangan kita kata Allah Ta'ala tu tak buta. Ada? Ada dah? Ada dah sudah. Bateri tu dah. Kejap. Kalau kita latih Aish pula jaga bateri. Orang lama tak boleh kan? Dia bagi. Tak ada bateri. Mana Aish? Angkat tangan. Berdiri. Orang nak tengok muka. Kalau kita ada bateri, kita humbang masuk bola. Ni dia Aish dia. Jaga bateri ya. Tu. Tak ada bateri, dia tanggungjawab. Ada bateri, kita suruh pergi kedai beli bateri lori. Tak. Baik, habis. Jadi ambil faham, sekali lagi saya beritahu, kita belajar ilmu tauhid, kita selalu menghafaz kalimah ini. Allah Ta'ala maha berkata-kata. Mustahil ia bisu. Baik cakap macam tu dalam majlis ilmu sahaja. Di luar majlis ilmu tak boleh jadi biadab. Maka jangan kata di luar majlis ilmu Allah tak bisu Jangan. Walaupun perkataan kita tak bisu, tapi bisu tu tak bisu tu kalau orang sufi dia malu nak cakap. Sebab apa? Tersangat jaga adabnya dengan Allah. Faham? Majlis ilmu sahaja. Jadi ada beberapa perkara yang hanya boleh disebut dalam majlis ilmu sahaja. Di luar majlis ilmu tak boleh. Contohnya, ada tak perkara yang Tuhan tak dengar? Itu luar majlis ilmu tak boleh. Ada tak perkara yang Tuhan tak nampak? Luar majlis ilmu tak boleh. Tak dengar, tak nampak tu ni kekurangan bagi Allah. Nanti orang yang tak faham tauhid, ataupun memang tak kerti tauhid, ataupun memang tak mahu kepada mentauhidkan Allah, dia mempersendakan. Yang kita kata apa? Ada juga Tuhan tak tahu, tak sangka ya. Dia main-main lagu tu ni. Kita punya pasal, dia murtad. Kita pun sekali berdosa. Sebab apa? Bercakap perkara yang tak boleh bercakap di luar majlis ilmu. Bila kalau kita dengar orang tanya kita, kau tahu dah apa yang Tuhan tak boleh buat dengan layan? Ajak dia pergi mengaji nak, mengaji tauhid. Dosa kata tak tahu. Dosa kata tahu. Kata saja jom kita pergi mengaji tauhid nak. Siapa? Ini aku tak kerti. Yalah. Aku yang tak kerti. Kita sama-sama lah pergi mengaji kita. Ngaji dengan aku boleh dah. Kita pergi ngaji dulu. Saya aku tak faham, aku tanya. Bagi bahasa yang agak-agak dia tak ni lah, tak ngawah kita lah kan.
Ha. Ngaji ni memang lagu tu dah. Ngaji kat mana pun mesti terkena atas kepala orangnya. Ngaji kata menuntut ilmu ni mesti terkena kat atas kepala. Pasal apa? Zalikal kitab hudal lil muttaqin. Demikian itu Quran, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa yang nak jadi orang bertakwa, dia kena ngaji Quran, dia kena mengaji tafsir, dia kena ngaji agama. Maka bila dia mengaji, baru dia tahu dia salah. Kat mana salah dia? Dia kena apa betul. Jadi bukanlah ustaz tu kata kat dia. Ustaz tu pun lebih kuat hang lah. Tok guru tu pun lebih kurang kita juga kadang-kadang tu. Cuma dia cakap atas apa? Atas menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintah suruh sampaikan. Dalam keadaan yang sama, dia pun merasa dia pun salah juga. Dia pun nak taubat juga. Jadi, bila sama-sama sebut, inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya, memberi peringatan itu dapat memberi manfaat sesama orang beriman. Orang yang bercakap tu pun dapat manfaat, orang yang mendengar pun dapat manfaat. Jadi jangan kata, oh ustaz ni kata aku salah. Kita faham lagu tu salah. Jangan ambil faham lagu tu. Bila mengaji mana-mana pun, semua kata, ustaz mana semua kata aku tak payah ngaji. Padahal ustaz tu tak kena kita. Tok guru tu tak kena kita. Dia bercakap barangkali masa dia kita sampai tu, kita duduk ngaji tu, sampai bab tu. Bab sembahyang tak khusyuk. Ustaz nak kata kat aku, macam dia khusyuk sangat. Ustaz tu pun tak khusyuk juga. Sama sebenarnya. Dia cuma cerita siapa tak khusyuk masuk nak kahwin. Dan dia pun sedar, dia pun tak khusyuk juga. Dan dia niat apa dia? Bila kita sebut-sebut, mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita. Sebab kita tahu kita salah, kita taubat. Ni main dengan orang tak kerti. Jadi dia kata, ustaz ni tak jadi kata kat aku. Tentu aku sembahyang tak khusyuk. Salah dah. Faham lagu tu? Patutnya kita kena kata apa? Alhamdulillah. Rupanya neraka wil orang solat tak khusyuk. Allah beritahu kat aku melalui lidah cikgu tu. Itu tanda Tuhan sayang kita. Allah tegur kita. Namanya sebenarnya melalui mak kita, melalui ayah kita, melalui cikgu kita, melalui ustazah kita, melalui ustaz kita, melalui kawan kita, kadang-kadang melalui cucu kita. Kadang-kadang melalui entah siapa kita pun tak kenal. Tuhan tegur kita lagu tu. Pasal apa Tuhan tegur kita lagu tu? Apa hikmahnya? Pasal kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul. Rasul Nabi ialah. Allah tegur direct. Sebab apa? Mereka itu Nabi. Mereka itu Rasul. Mereka dikurniakan wahyu. Kita dikurniakan apa? Ni akal Tuhan fikir. Afala tatafakkarun? Inilah teguran Allah kepada kita. Siapa ngaji semua kena. Tu dah Ustaz Wan. Ustaz Wan kena. Hari-hari kena. Mari kena. Mari kena. Mari kena. Tapi tak mahu lagi. Kena direct kat tu. No? Ni lepas kuliah kena ke? Itulah cerita dia ya. Pasal apa? Quran diturun kepada manusia. Bukan diturun kepada selain manusia. Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah. Bukan untuk Lega. Saya kata untuk salah. Melainkan menjadi beribadah. Bukan supaya pun salah juga. Untuk pun salah. Kerana pun salah. Lam tu liya'budun tu, lam tu bukan lam ta'lil. Siapa tafsirkan lam tu dengan makna kerana, untuk, supaya, sebab, salah. Lam tu bukan lam ta'lil. Ta'lil makna kerana, supaya, untuk, sebab. Lam tu lam apa? Lam sayrurah nama dia. Orang dia ingat. Maknanya lam dengan makna menjadi. Allah jadikan kita ni menjadi pengibadah kepadanya.
Kalau kata untuk, jadi Allah Ta'ala mengambil manfaat. Mengambil gharad. Itu kata salah. Tak boleh kata untuk, salah. Lalu kita dengar orang duk kata untuk, kan? Allah tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Salah untuk tu. Kalau untuk tu membawa kepada makna Allah berhajat kepada gharad. Allah berhajat kepada manfaat. Ada tujuan pula Allah Ta'ala jadikan makhluk. Allah jadikan makhluk bukan ada tujuan. Allah Ta'ala jadikan makhluk semata-mata keinginannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak naik martabat Tuhan, tidak naik martabat Allah dengan ibadah hamba-Nya, tidak turun darjah ketuhanan Allah dengan jadi kafir musyrik sekalian hamba-Nya dah. Kita beribadah ke, kita tinggal ibadah, Allah tetap dengan ketuhanannya. Dia jadikan kafir tu atas dasar kehendaknya. Itu tanda Allah Ta'ala tu maha bebas pemerintahannya. Ya. Baik, habis itu. Maka kerana apa disebut lagi? Baik, dia nak jawab pula. Tadi saya jawab. Jawab. Siapa Allah Ta'ala tu dah diceritakan bersifat kesempurnaan. Tak payahlah sebut sifat lawan dia. Tahu dah dia bersifat kesempurnaan. Tentu tak ada lawan dia. Tapi sebut juga bersifat. Ya. Dan sebut yang wajib dan sebut juga yang mustahil itu bersifat. Jawab. Jawab. Kata sebagai jawapannya. Bahwasanya yang dituntut pada ilmu ini menyabitkan segala aqaid atas jalan tafsil. Sebab besar bersalah orang yang jahil pada ilmu ini daripada tersalah jahil dengan segala ilmu yang lain. Seperti ilmu fiqh. Kerana jahil daripada ilmu barang yang wajib bagi Allah dan mustahil atasnya itu kufur. Dan jahil pada ilmu fiqh maksiat, berdosa. Maksiat tu berdosa, kufur tu kafir musyrik. Baik, baca lagi sekali. Jawab dia pasal apa yang diterangkan pula sifat mustahil, dah terang sifat wajib. Bahawasanya yang dituntut pada ilmu ini, yang dikehendaki pada bicara ilmu ini. Bahawasanya yang dituntut pada ilmu ini, yang dikehendaki pada bicara ilmu ini. Ilmu apa ni ilmu? Ni ilmu apa ni? Ilmu apa Iman? Oh ilmu. Ni yang kita ngaji ni ilmu apa? Ilmu tauhid, bukan ilmu alam. Sekarang ni dia kata ilmu geografi pula. Baik, dengar sekali lagi. Bahawasanya yang dituntut pada ilmu ini, yang dikehendaki dalam bicara ilmu ini, menyabitkan segala aqaid. Apa maksud menyabitkan? Yang ini mengaku sungguh. Menyabitkan ni mengaku sungguh. Segala aqaid, ni segala kesimpulan. Atas jalan tafsil, yakni atas jalan detail ataupun terperinci. Titik. Sebab besar tersalah, yakni besar tersalah, jadi sangat besar dosanya orang yang tersalah orang yang jahil. Ini besar sangat dosanya orang yang jahil pada ilmu ini daripada tersalah jahil dengan segala ilmu yang lain. Tauhid ni kalau salah, lebih besar salahnya daripada ilmu-ilmu yang lain. Seperti fiqh dia kata. Batal sembahyang, tapi
Tak kafir. Dia ambil wuduk sembahyang lain lah kalau kentut. Kan? Batal puasa kafir. Dah. Esok lepas raya qada ya. Kan? Batal zakat berdosa tak? Tak. Tak cukup duit esok tambah. Batal haji? Tak juga. Nanti ada duit pergi semula lah. Batal syahadah? Kapiang. Yang tak pakai, puasa tak pakai, zakat tak pakai, haji tak pakai, sedekah tak pakai, buat baik tak pakai, amal ma'ruf nahi munkar tak terpakai, walaupun hang pakai baju. Sebab apa? Akidah tak ada, hal lain semua out. Sebab tu dah dia bicara sungguh-sungguh. Lepas cerita bab wajib, cerita pula hak mustahil. Takut kita tersalah faham apa itu sifat yang wajib bagi Allah. Contohnya, ya, kita kata Allah Ta'ala itu melihat. Orang yang duk faham Allah Ta'ala itu melihat, terkadang datang dalam hatinya bisikan syaitan. Apa dia? Kalau sungguh Allah Ta'ala melihat, aku ni susah. Doa dah doa. Kenapa Tuhan tak makbul? Pasal dia tak faham sifat mustahil bagi Allah. Dia tu hak wajib ya. Dia tak faham sifat yang harus bagi Allah. Menerima doa hamba itu bukannya wajib bagi Allah, harus saja. Ya. Dan tidak mustahil kalau Allah Ta'ala nak terima. Kan? Tu kena mengaji betul-betul. Tidak mustahil juga kalau Tuhan tak terima. Bukan wajib bagi Allah nak terima doa hambanya. Habis tu Tuhan janji, ud'uni astajib lakum. Ud'uni maknanya, tempat kamu nak minta hanya kepada Allah. Astajib lakum, harus bagi Allah makbulkan doa kamu. Bukan wajib. Apa tu yang tu dah kena wajib tauhid. Jadi jangan kita merungut. 10 tahun dah minta, tak dapat. No? Minta apa? Nak kahwin lagi satu. Tak boleh juga. No? Pasal apa? Dia kata dia nak minta dia pergi mengaji. Apa dia? Sunat orang laki-laki berniat untuk berkahwin ramai. Sunat. Bukan wajib. Maka dia pun diminta, ya Allah, melah lagi situ. Pergelak seorang. Dah 10 tahun dia minta, tak dapat. Yang mana yang dicintai semua cabut lari. Yang tak dicintai, dia mari. Siapa dia? Anak dara umur 98. Siapa nak? Dia nak cari sweet 17. Tapi yang datang 7-11. Senyum mak. Hak tu mak cepat senyum dia. Buat tengok mak senyum. Kawan dah ada tunang kat nilai. Jangan main. 2. Itu dia mengaji sungguh. 10 tu mengaji. Pukul 4 pagi dah. Dua-dua tu pujaan hatiku. Kata Umar. Itu sumber inspirasi dia. Baik.
Jadi kalau kita minta tak dapat, teruskan minta. Jangan putus asa. Kalau permintaan kita tu memang disuruh syarak. Ya, dan kita pun nak buat benda tu sebab syarak suruh. Tak apa ya. Bini saya kata, niat sudahlah. Jangan buatlah. Tak apa lah. Aku pun dah tua siapa nak dah. Mata cemek dah sudah. Don't worry. Kan? Ha. Muda-muda dia pun tak ada orang nak juga. Sebenarnya bini aku seorang tu nak aku. Dia takkan yang kedua. No? Faham Ustaz Wan? Ustaz Wan aku ya? Lagi? Gelak Gelak apa? Tapi yang wajib kita niat, jaga. Apa dia? Niat nak mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku mesti mati dalam Islam. Itu yang paling wajib. Aku masih mati dalam beriman. Dan yang kedua wajib berniat untuk mati syahid akbar. Siapa tak niat mati syahid akbar, dikhawatiri mati di dalam su'ul khatimah. Siapa tak niat mati dalam Islam, ada kafir la tu juga. Jaga. Baik, habis. Orang perempuan? Ya, orang perempuan pun sama. Orang perempuan cuma tak boleh niat kahwin 4 je. Baik juga. Jadi dia kata apa? Kerana jahil pada ilmu barang yang wajib bagi Allah dan mustahil atasnya itu kufur. Tak faham sifat yang wajib bagi Allah, tak faham sifat yang mustahil bagi Allah. Itu boleh membawa kepada kufur. Ya, tak faham sifat 20 boleh membawa kepada kufur. Macam tadi dah contohnya. Lama dia minta doa. Barangkali Tuhan tak mau dengar lah apa yang aku doa. Dia yakin Tuhan mendengar tapi Tuhan tak mau dengar. Dia buruk sangka dengan Allah. Su'uzan billah ni dosa besar. Terkadang boleh bawa kepada kafir. Terkadang boleh bawa kepada murtad. Tau? Jangan buruk sangka dengan Allah. Sebab tu kita kena ngaji tauhid. Bukan wajib Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Harus sahaja bagi Allah. Itu yang kena ngaji 3 tu. Wajib, mustahil, harus. Kita tahu 3 hukum akal ni, baru namanya orang berakal. Sebab tu kata Imam Haramain, siapa tidak mengerti hukum akal, dia tidak berakal. Itu yang orang dia tolak hukum Allah, tak mau hukum Allah. Tapi mengaku Islam, tak ada akal lah semua tu. Dia sangkanya hukum orang kafir lebih baik dia hukum Quran, hadis. Namanya orang tidak berakal. Semua kepahaman lagu tu boleh membawa kepada kufur. Baik, habis. Jadi akaid ni apa dia? Akaid ni maknanya kesimpulan. Itu kesimpulan iman. Dalam istilah ilmu tauhid berarti keyakinan ataupun kepercayaan. Ya. Aqaidul iman, kepercayaan, kesimpulan ataupun kepercayaan beberapa perkara yang disimpulkan menjadi satu keyakinan. Itu nama aqaidul iman. Beberapa perkara iaitu 68 perkara yang disimpulkan menjadi keyakinan dalam hati. Itu namanya aqaidul iman. Orang tanya apa makna aqaidul iman? Beberapa perkara, ini 68 perkara yang dijadikan keyakinan, pegangan dalam hati. Arab kata i'tiqad. Itu dikatakan aqaid tu. Faham? Jadi aqaid ini dinamakan akidah. Simpulan juga lah akidah.
Aqaid tu jamak dari akidah. Akidah satu. Aqaid banyak jamak dia. Ha. Dia tak sama dengan ideologi. Ya, dia tak sama dengan ideologi ataupun confederation. Okey tu eh. Dia tak sama. Keyakinan ni dia bukan ideologi. Ideologi boleh saja berubah. Jadi tauhid ni dia bukan satu ideologi, bukan. Bukan juga teorism. Orang kata ilmu tauhid ni ilmu teorism. Jangan duk kata ilmu tauhid ilmu teorism eh. Mendengar? Bukan teorism tu, teo tu mana 3 tau. 3. Faham 3 Tuhan. Itu faham orang putih, orang Kristian. Tuhan 3, apa dia? Father of God, mother of God, son of God. Tuhan bapa, Tuhan mak, Tuhan anak. Macam juga orang Majusi, dia percaya Tuhan 3 juga. Tuhan apa? Tuhan kecerahan, Tuhan kegelapan, Tuhan duk tengok. Itu 3. Hindu pun Tuhan 3 ya. Hindu. Apa dia? Siva, Tuhan Siva, Tuhan Rama, Tuhan Vishnu. 3 dia. Wahabi pun 3 dia. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. 3 dia. Sebab tu Wahabi dia terjemahkan tauhid tu kepada teorism. Salah. Teorism tu salah. Teorism jangan dikatakan itulah terjemahan ilmu tauhid. Salah. Salah, semata-mata salah. Itulah faham Wahabi. Bukan sunnah. Jaga. Teorism tu, teo tu ambil daripada teori. Reason tu akal. Dan kata setengahnya teori itu juga adalah 3. Yang duk cipta teorism ni semua duk percaya Tuhan 3. Siapa? Kristian. Orang orientalis. Jaga lah. Jadi kadang-kadang ada orang mengaji tauhid secara moden. Dia kata tauhid itu ialah teologi. Ilmu teologi. Salah. Jangan terjemah tauhid kepada teologi, teorism salah, semata-mata salah. Macam mana saya kata, orang kata agama samawi 3. Yahudi, Nasara, Islam. Salah, semata-mata salah. Itulah ilmu orientalis. Masuk dalam kita orang Islam, kita lagi belajar fahaman dia. Secara halus kita telah terpedaya dengan dia. Tauhid jangan diterjemah kepada ideologi ke, teologi ke. Yang hampir-hampir pun confederation tu hampir lah. Itu keyakinan. Hampir itu pun tak tepat. Jadi tauhid ini sudah terjemah pada mana-mana bahasa. Kau kata saja tauhid itu tauhid. Macam masjid. Masjid jangan terjemah kepada mosque. Pasal mosque tu pendek daripada mosquito. Sarang nyamuk. Saya dah cerita dulu kan. Banyak istilah-istilah dalam bahasa Islam ni, dalam bahasa Arab ni, dibuat ke bahasa orang putih, memakan diri kita sebenarnya. Dia buat bahasa tu, kita pun pakai, dia gelak kita. Itulah ibarat. Dengan secara tak sengaja, dengan tak secara langsung, kita sudah apa? Millatahum hatta tattabi'a millatahum. Nampak tak? Betul lah wajibnya belajar tauhid. Secara bersanad dari sanad yang asah. Takut tersalah belajar dari sanad orientalis.
Boleh buka dalam kitab Syiarus Salikin. Syekh Abdul Samad Palembani kata haram belajar tauhid dari guru yang tiada sanad. Ya, saya tak ada sanad je lah. Bukan tahqiq, tak tahqiq juga. Dalam kitab-kitab tauhid dia kata haram belajar tauhid dari guru yang tiada tahqiq. Jadi kalau nak cari guru tahqiq, nak cari mana? Saya pun tak tahqiq. Tahqiq ada. Cuma atas dasar saya ambil daripada guru saya daripada gurunya sampailah kepada guru yang asal. Ya. Atas dasar ambil-ambilan, atas dasar bersanad. Baik. Kalaulah saya tersalah, tolong tunjukkan. Tolong beri teguran, ya. Maklumlah kita ni kan mengaji lama dah dulu. Kadang-kadang terlupa tu banyak. Tersebut salah, tolong tegur. Mana tu salah tak wah? Dia buat main dalam tauhid ni. Salah nanti nanya kita. Baik, yang habis. Maka kerana inilah disebutkan yang mustahil. Sebab itulah musannif dia cerita yang mustahil setelah daripada dia bicara perkara yang wajib. Maka jikalau tiada, maka adalah orang yang menyabitkan yang mustahil bagi Allah sehingga kurang adab serta Tuhannya. Nampak tadi saya sebut kan? Ya, Tuhan tak buta. Ada adab tu. Dari mana tuan-tuan belajar tak boleh cakap begitu? Bukan daripada pengajian ilmu tauhid. Saya pun tahu benda ni sebab tu saya belajar ilmu tauhid. Kalau belajar matematik tak tahu. Kalau belajar tajwid pun tak tahu. Tajwid dia kira panjang pendek dengung, tak dengung. Ni mat apa? Lazim kalimi musaqqal. Berapa panjangnya? Tahu panjang pendek ialah. Kan? Mana boleh cakap, mana tak boleh cakap, mana itu akidah kita tak tahu. Jadi nak belajar bab adab dengan Tuhan ni kena belajar tauhid. Kemudian disusuli dengan tasawuf. Ya. Jadi maka adalah orang yang menyabitkan. Orang yang menyabitkan. Menyebutkan pun boleh tu. Maka adalah orang yang menyebutkan yang mustahil bagi Allah sehingga kurang adab serta Tuhannya. Ya, macam kita kata Allah kudrat Allah yang menjadikan alam. Zat Allah yang bersifat kudrat yang menjadikan alam. Yang ini nanti kita cerita. Kalam tasamuh. Lewat dah ni pukul 9. Nanti tolong beritahu kat saya. Hari kuliah tauhid bila? Besok kita apa besok? Besok fiqh kan? Malamnya tasawuf. Subuh Selasa. Subuh Selasa aqidatul rajim balik kan? Subuh Selasa tolong tanya saya apa itu kalam tasamuh. Sebab biasa saya sebut zat Allah yang bersifat kudrat yang menjadikan alam. Berkata kudrat yang menjadikan alam itu kalam tasamuh. Hakikatnya zat Allah yang bersifat kudrat. Dan sebenarnya kita berkata zat Allah bersifat kudrat itu menjadikan alam itu masih lagi kurang adab. Cuma nak cerita bab i'tiqad dalam majlis ilmu tauhid. Takut tersalah faham. Jadi insya-Allah nanti saya akan cerita bab kalam tasamuh. Ya. Tolong tanya saya ya. Apa itu kalam tasamuh dalam sifat kudrat, dalam sifat ma'ani. Ya, hari ni dah tak ada dah. Nak cerita tu pun setengah jam. Ya.
Jadi kita belajar tauhid untuk membetulkan adab kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kita nak betulkan adab kita dengan Allah. Bila kita betul adab dengan Allah, Allah tak biarkan kita di dalam bermasalah. Barangkali terkena masalah. Tapi duduk di dalam redha Allah. Mudah-mudahan. Nabi pun ada masalah. Wali pun ada masalah. Rasul ada masalah. Hidup di dunia ni kena ada masalah. Inna dunya hammun wa ghammun wa bala'un wa fitnatun. Bila yang dapat saadah? Idza mata. Apabila mati. Mati, baru dah ada hari raya untuk kita. Seperti mana kata Syekh Athaillah As-Sakandari, tiada hari raya oleh orang sufi. Hari raya mereka ialah kematian. Mati tu baru rasa hari raya. Nah, cuba tengok orang-orang dulu. Ya, berjuang berjihad di jalan Allah, kena maki hamun, kena cemuih, jadi miskin papa kedana, kena sihir, kena bunuh. Ni Syekh Nuruddin baru ni kena sihir. Allah. Kita doakan dia sihat. Itu orang alim hadis. Dia hafalnya 3,500 hadis. Pun kena sihir. Kena benci orang. Tambah kita. Nabi pun kena sihir. Kita apatah lagi. Baik. Seperti umpama jikalau berkata seorang bagi raja, tiada engkau kuda dan bukan engkau itu himar. Engkau bukan kuda, kau pun bukan keledai. Kita cakap kat raja lagu tu. Wahai raja, engkau bukan kuda, kau juga bukan keledai. Memang aku bukan kuda, bukan keledai, tapi siapa cakap kat tu, kurang ajar dalam kau. Salah sikit pun ditangkap pukul 3 pagi. Tu Sanusi. Salah sikit lah bahasa dia. Tu pun bukan salah bahasa dia. Orang yang main report-report. Dan tiada engkau a'ma, yang ni buta. Dan tuli hingga akhir sifat Allah tadi. Nescaya adalah yang demikian itu perkataan yang menyabitkan dendam dan marah. Dan sebenarnya bagi orang yang mensifatkan dia itu disiksa yang amat pedih padanya. Nampak? Tadi saya cerita kan? Nampak tak? Ni ada dalam kitab rupanya. Kerana itulah kebanyakan ulama tiada disebutkan dengan tafsir dengan satu-satu. Ada ulama tasawuf tak mahu sebut. Saya takut hilang adab. Tetapi dipadakan yang mustahil itu dengan katanya dan lawannya 20 itu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia sebab beradab dengan Tuhannya. Jangan kata Tuhan tak buta. Jangan. Cukuplah kita kata Allah Ta'ala itu maha melihat, mustahil buta. Cukup sekat tu. Ya. Macam kita belajar ayat mutasyabihat lah. Ya. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas belakang tangan mereka itu. Tangan yang layak dengan Allah. Jangan ditambah-tambah kata Allah pun ada tangan. Tapi tangan tak serupa dengan makhluk. Tu dah menambah-nambah macam Wahabi. Salah. Tak ada. Ya. Itu namanya biadab dengan Tuhan. Mana ni tadi? Dan lawannya 20 itu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia sebab beradab dengan Tuhannya. Maka setengah ulama disebutkan atas jalan tafsir kerana adalah wajib kita palingkan. Apa maksud paling ni? Ubahkan. Dan kita halakan, ini kita tujukan. Nafas yang sikit yang duduk di dalam daerah Wahab.
yakni dalam daerah keraguan. Supaya tidak tercemar tauhid kita dengan keraguan kepada Allah. Ananiyah itu kan datang daripada waham. Waham yang adamiyah yang waham yang gharar yang adamiyah. Waham itulah menebalkan ananiyah. Jadi bila kita nak jadi orang yang muwahhidin? Sebab cenderung kepada segala perkara yang didapat oleh panca indera, yang dilihat, kita terhenti di atas asbab, tak memandang af'alullah. Tak dapat tiada daripada menyebutkan dengan demikian itu, dan demikian itu sifat 20 dan lawannya itu, supaya menghilangkan waham kebanyakan awamul mukminin, yakni orang mukmin yang awam macam kita ni. Kita ni wajib belajar. Dan supaya jangan ia kiaskan yang gaib dengan yang hadir. Jadi jangan kita kiaskan, apa maksud kias? Ini kita buat perbandingan. Kias ini buat perbandingan. Yang gaib, yakni yang tak dapat dilihat dengan mata, dengan yang hadir, yakni yang nyata. Iaitulah yang qadim dengan yang hadis. Jangan duk serupakan Allah dengan makhluk. Jangan duk serupakan buat banding Tuhan dengan makhluk. Yang tidak melalui kaedah tauhid dan akidah jadi salah. Dan tak kala adalah segala yang mustahil ini menafikan bagi segala yang wajib. Dan bilang-bilangnya seperti bilangannya. Dan aturannya seperti aturannya pula. Jadi hendaklah kita belajar tu ikut cara dia. Jangan tungging langgang. Ya. Maka aku sebutkan yang pertama bagi yang pertamanya hingga akhirnya. Yang pertamanya pada wujud. Sampai yang akhirnya kaunuhu mutakalliman. Yang juga lawannya 20 juga. Sampai habis dia kata. Maka aku sebut yang pertamanya. Pertama yang mustahil itu. Hingga akhirnya dan iaitu pertama Adam. Artinya tiada. Iaitu lawan wujud. Kita berhenti dulu. Panjang sangat. Maka aku sebutkan di situ. Maka aku sebutkan. Mana? Terjemah. Maka aku sebutkan yang pertama bagi yang pertamanya. Ini pertama bagi yang pertama wajib. Pertama wajib pada wujud. Dan iaitu lawan wujud. Adam. Baik, tanda di situ. Maka aku sebutkan yang pertamanya. Habis. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nak cakap sikit. Ada orang kata zikir kuat-kuat pasal apa? Tuhan bukan nak pekak. Ya tu. Tak payah zikir kuat-kuat, zikirlah hati pun Tuhan dengar. Zikir kuat-kuat berapa?
Allah bukan pekak. Dulu saya mengaji pondok dulu ada lah. Orang marah Tok Guru buat zikir kuat. Ha. Kali itu dia jatuh motor. Jatuh motor jadi kayak dengan telinga. Sampai tak payah dengar. Ha, buat lagi. Buat lagi sebut lagu tu. Jangan nak sebut. Ha. Jadi zikir kuat ni memang disuruh oleh ulama. Nabi pun tak marah membaca Quran kuat-kuat. Satu ketika satu orang sahabat Nabi dia mengadu kat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, kawan ni dua orang sahabat Nabi. Dia baca Quran kuat. Saya baca Quran slow. Mana satu betul?" Nabi tanya dia, "Kenapa kamu baca Quran slow?" "Bila saya baca slow, saya rasa syahadu Allah Ta'ala. Saya jadi khusyuk, seronok Allah." Nabi kata apa? "Sadaqta." Benar engkau. Nabi tanya pula, baca Quran kuat ni. "Kenapa engkau baca Quran kuat?" "Ya Rasulullah, bila aku baca Quran kuat, aku nampak syaitan lari di belakang." Nabi kata apa? "Sadaqta." Jadi ulama-ulama ambil hadis tu, zikir kuat ke, zikir slow ke, boleh aja. Tapi bagi orang awam, zikir kuat itu aula. Sebab dia menolong menghidupkan hati yang mati. Ibarat dia gini lah kan. Orang yang terlalu stres, ubat yang paling mujarab bukan jumpa doktor. Hang pergi naik atas bukit ke atas pokok tinggi-tinggi, hang melaung, Allah, hilang. Sebab tu muazzin dia kurang stres dia. Sebab hari-hari dia laung azan. Muazzin ni sepatutnya dia hilang stres. Dia tak jadi stres. Ya, mau jadi muazzin. Sebab itulah kita zikir kuat supaya hilang roplah hati. Ya. Dan Allah, mudah-mudahan Allah Taala tukar daripada mazmumah kepada mahmudah. Orang perempuan boleh tak? Orang perempuan kuat sekadar dia sudahlah. Dengan kuat pergi dengar dekat orang lelaki-lelaki. Dengar kat mak lagi. Elok-elok dua kat nilai tambah dua lagi kat sini pula. Makna betul tak mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.